Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Nisa. Okey, pada hari ini saya akan mengajar sejarah tingkatan 2 bab 1. Okey, iaitu tentang Kerajaan Alam Melayu. Okey. Ini adalah garis masa Kerajaan Alam Melayu. Okey, kita boleh lihat kerajaan paling tua adalah Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Funan, Kerajaan Funan. Lepas tu kita ada Kerajaan Champa, Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Gagandagara, Srivijaya, Angkor dan Majapahit. Okay, seterusnya konsep alam Melayu dari segi geografi. Okay. Menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Syuhaimi bin Nik Abdul Rahman, Datuk Dr. Emeritus Nik Hassan ni adalah seorang ahli arkeologi. Okay. Menurut buku yang ditulis iaitu Asal Usul Melayu, Induknya di Benua Sunda, alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu. Daripada sini Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik sampai ke Taiwan. Okay, kiranya dekat sinilah konsep alam Melayu ni. Okay, seterusnya alam Melayu merupakan suatu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu sehingga Selatan Thailand. Itu adalah pandangan daripada Abdul Hadi Haji Hassan, iaitu seorang ahli akademik. Okey, ini adalah buku yang ditulis oleh Abdul Hadi Haji Hassan, iaitu The Malay School Series No. 7 ataupun Sejarah Alam Melayu Penggal 2. Okay, seterusnya kita boleh lihat pandangan daripada Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein, iaitu seorang ahli bahasa dan kebudayaan. Okay, beliau telah menulis buku Antara Dunia Melayu dengan Dunia Kebangsaan. Okay, menurut beliau dunia alam Melayu ni adalah dunia Melayu yang meliputi selatan Vietnam, Kemboja, Indonesia, Brunei, Filipina. Okay, kiranya dalam lingkungan sinilah, dalam lingkungan bulatan ni. Seterusnya kita tengok menurut Alfred Russel Wallace, iaitu seorang sarjana barat, beliau berkata Kepulauan Melayu adalah meliputi Tanah Melayu sehingga ke Tanah Seram dan Kepulauan Nicobar di Filipina dan Kepulauan Solomon hingga ke Papua New Guinea. Dekat sinilah. Dia ni lebih kurang Alfred Russel Wallace ni dia cakap ada Papua New Guinea ni kan. Dia lebih kurang inilah Datuk Dr. Nik Hassan. Lepas tu dia berdua lah. Okay, Alfred Russel Wallace ni dia telah menulis tentang The Malay Annotation Malay Archipelago. Seterusnya adalah Prof. Dr. Ding Chu Ming, iaitu pengkaji manuskrip Melayu. Beliau telah menulis buku Pengajian di Alam Melayu dari tradisi manuskrip ke maklumat digital. Beliau telah berkata dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan juga Filipina. Okay, konsep alam Melayu dari segi bahasa pula. Okay, bahasa serumpun mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik pribumi. Persamaan ini boleh dikenal pasti melalui kata-kata tertentu. Menurut seorang tokoh bahasa iaitu Sultan Takdir Alis Jahbana, beliau berkata sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Okay, bahasa Melayu digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Okay, sifat orang Melayu gemar berlayar mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Okay, seterusnya menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah binti Haji Omar, iaitu seorang tokoh bahasa, beliau berkata apabila membuat perbandingan bahasa-bahasa serumpun ini terdapat pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu. Seterusnya adalah konsep alam Melayu dari segi budaya. Okay, menurut buku Khazanah Melayu Serumpun dalam Era Baru,
penduduk alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan juga adat. Okey, seterusnya wujud nilai serumpun dalam masyarakat seperti gotong royong manakala bagi aspek kesenian persembahan muncul wayang kulit di Kelantan dan Pulau Jawa. Tu adalah menurut Datuk A. Aziz Deraman lah, seorang budayawan. Okey, budaya Melayu juga munculnya kepandaian dan kesenian seperti pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Okey, macam contoh dalam gambar ni silat lah, silat antara seni mempertahankan diri dalam konsep alam Melayu tu. Okay, jom kita tengok soalan. Okay, alam Melayu juga dikenali dan dunia Melayu juga dikenali sebagai apa? Sebagai Kepulauan Melayu. Okay, soalan kedua, apakah ciri-ciri yang hampir sama bagi pentas Sunda? Okay, ciri-ciri yang hampir sama bagi pentas Sunda. Jawapan dia adalah ciri-ciri fizikal. Ni awak semua boleh tengok buku teks, buku surat 4. Okay, seterusnya, gugusan tanah luas yang menghubungkan kawasan antara daratan dengan kepulauan merujuk kepada apa benda? Merujuk kepada apa? Jawapan dia adalah pentas Sunda. Pentas Sunda ni adalah gugusan luas yang menghubungkan kawasan antara daratan dengan kepulauan. Ni siapa ni? Siapakah sarjana barat dalam gambar berikut? Ni siapa ni? Siapa nama dia? Nama dia adalah Alfred Russel Wallace. Apa sumbangan Alfred Russel Wallace ni terhadap sejarah Melayu? Ini semua soalan-soalan ni boleh rujuk buku teks dia ada tulis kat sini, buku teks buku surat 4, buku surat 5. Jadi awak semua kalau nak buat ulang kaji boleh refer lah buku teks. Apa sumbangan Alfred Russel Wallace ni dalam sejarah alam Melayu? Jawapan dia adalah Alfred Russel Wallace ni memberikan definisi alam Melayu dari segi aspek geografi. Okay, seterusnya tandakan negara yang termasuk dalam konsep alam Melayu. Negara mana yang termasuk dalam konsep alam Melayu? Okay, tadi ada sebutlah beberapa negara kan. Okay, jawapan dia adalah Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ada a few lagi lah, Vietnam, Filipina. Tu juga negara yang termasuk dalam konsep alam Melayu lah. Alam Melayu merupakan satu lingkungan geografi yang luas, meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Siapakah yang mengemukakan konsep alam Melayu di atas? Okay, siapa yang cakap alam Melayu ni merupakan lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu hingga Thailand? Jawapan dia adalah Abdul Hadi Haji Hassan. Dialah yang cakap alam Melayu ni merupakan satu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Okey. Soalan ke-8, untuk menjelaskan konsep alam Melayu perlu melihat 3 aspek. Aspek apa yang kita perlu lihat untuk kita tahu ataupun kita faham konsep alam Melayu? Jawapan dia adalah aspek pertama adalah aspek bahasa. Yang kedua adalah aspek budaya dan yang terakhir adalah aspek geografi. Kita boleh tengok bahasa yang lebih kurang digunakan, budaya yang lebih kurang, lepas tu geografi negara dia dekat-dekat. Kita tak bolehlah cakap macam contoh negara Arab tu adalah alam Melayu, tak bolehlah sebab dia jauh kan daripada Asia. Dia jauh daripada macam ke Asia, dia jauh daripada macam negara-negara alam Melayu. Contoh Indonesia, Thailand, Malaysia. Bahas soalan seterusnya. Bahasa Melayu yang digunakan di alam Melayu tergolong dalam apa? Jawapan dia adalah bahasa Austronesia. Bahasa Melayu yang digunakan dalam bahasa Melayu ni tergolong dalam bahasa Austronesia. Okay, seterusnya antara yang berikut. Yang tadi soalan 9 ni boleh rujuk
kalau nak tahu yang lebih jelas tentang bahasa Polinesia, bahasa Austronesia, okay, boleh rujuk buku teks buku surat 6 ya. Okay, seterusnya antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang persamaan bahasa Melayu di negara kita? Okay, apa yang tak benar dengan persamaan dengan bahasa Melayu kita? Okay. Jawapan dia adalah bahasa Melayu Brunei, APAD. Ini kan dua sebab bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Melayu, masyarakat alam Melayu. Kenapa? Sebab bahasa Melayu ni adalah bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari. Okay, Malaysia dan Indonesia adalah termasuk dalam alam Melayu kerana kenapa Malaysia dan Indonesia ni termasuk dalam alam Melayu? Sebab Malaysia dan Indonesia ni ada bahasa yang serupun, maksudnya bahasa yang lebih kurang sama. Okay, soalan seterusnya nyatakan 4 sebab mengapakah Singapura dan Indonesia termasuk dalam alam Melayu dari segi aspek budaya. Okey, kenapa Indonesia, Malaysia, Singapura? Sebab dari aspek budaya, kesenian dia yang sama, lebih kurang. Macam Indonesia ada silat, Malaysia pun ada silat, Singapura pun ada silat. Budaya dia tu lebih kurang sama. Apakah persamaan budaya yang terdapat di Kelantan, Malaysia dengan Pulau Jawa Indonesia? Ni boleh rujuk buku surat 7, buku teks. Jawapan dia adalah wayang kulit. Wayang kulit ni ada dekat Kelantan dan juga ada dekat Pulau Jawa Indonesia. Okay, kesimpulannya, persamaan dari segi aspek geografi, bahasa dan budaya dalam kalangan masyarakat alam Melayu sehingga hari ini telah memupuk kesedaran bahawa kita adalah apa di alam Melayu? Adalah serupun. Di alam Melayu selalu kan dengar perkataan serupun ni. Seterusnya, kewujudan kerajaan awal di alam Melayu. Okay, dia ada beberapa lah. Yang pertama, pertempatan kecil berkembang menjadi sebuah pelabuhan. Okay, pelabuhan berkembang menjadi kerajaan. Maksud kerajaan tadi wujud pada seawal abad pertama. Kerajaan-kerajaan yang wujud adalah kerajaan Funan, Champa, Srivijaya, Angkum, Majapahit, Kedah Tua, dan Gangganegara. Okay. Alam Melayu mempunyai kerajaan sezaman dengan tamadun lain. Kerajaan alam Melayu telah berjaya membina kegemilangan dan kemasyhuran. Ni kerajaan-kerajaan ni, Funan, Champa ni semua termasuklah. Okay. Ni adalah lokasi kerajaan-kerajaan Melayu yang cikgu cakap tadi. Okey, kita tengok satu-satu Okey, kerajaan Angkor. Dekat mana kerajaan Angkor ni? Kerajaan Angkor ni adalah di lembah Sungai Mekong. Kerajaan Angkor ni wujud pada abad ke-9 hingga abad ke-16. Pusat pentadbiran untuk kerajaan Angkor ni adalah di Haralaya. Okay. Kerajaan seterusnya adalah kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni dia wujud dekat selatan dan tengah Vietnam. Okey, kerajaan Champa ni wujud pada abad ke-2 sehingga abad ke-15. Pusat kerajaan untuk kerajaan Champa ni adalah dekat Indrapura. Seterusnya kerajaan Funan. Lokasi kerajaan Funan ni adalah dekat lembah Sungai Mekong. Kerajaan Funan ni wujud pada abad pertama hingga abad ke-6. Pusat kerajaan untuk kerajaan Funan adalah dekat Viadhapura. Seterusnya adalah kerajaan Gangganegara. Kerajaan Gangganegara ni dia wujud dekat pantai barat pada bahagian tengah tanah Melayu. Dia wujud pada abad ke-6 sampai abad ke-11. Pusat kerajaan untuk Gangganegara ni adalah dekat Pangkalan. Seterusnya adalah Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ni bertempat di Sungai Mas dan Sungai Bujang. Wujud pada abad ke-5 sehingga abad ke-11. Pusat kerajaan untuk Kedah Tua ni terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Seterusnya adalah kerajaan Srivijaya. Kerajaan Srivijaya ni bertempat di lembah Sungai Musi, Sumatera. Okay, kerajaan Srivijaya ni wujud pada abad ke-7 sehingga abad ke-11. Pusat kerajaan untuk kerajaan Srivijaya ni adalah dekat Palembang dan kerajaan terakhir adalah kerajaan Majapahit.
Okey, kerajaan Majapahit ni wujud dekat lembah Sungai Berantas di Jawa Timur. Dia wujud pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Pusat kerajaan Majapahit ni adalah dekat kota Trowulan. Seterusnya kita tengok soalan. Kerajaan ini terletak di lembah Sungai Berantas, Jawa Timur. Apakah kerajaan ini? Kerajaan mana tadi? Lembah Sungai Berantas, Jawa Timur. Kita cari Lembah Sungai Berantas, Jawa Timur. Jawapan dia adalah kerajaan Majapahit. Okey, betul. Okey, kerajaan berikut telah berkembang antara abad pertama hingga abad ke-9. Apakah persamaan bagi lokasi kerajaan alam Melayu tersebut? Kerajaan Angkor, Funan dengan Srivijaya. Persamaan antara kerajaan Angkor, Funan dengan kerajaan Srivijaya ni adalah kawasan lembah sungai. Dia duduk dekat kawasan lembah sungai. Okay, raja berikut berkait dengan kewujudan kerajaan di tanah Melayu. Apakah proses X? Kejap. Kita besarkan sikit. Okey. Penempatan kecil, pelabuhan, seterusnya apa? Okey, seterusnya ni pembentukan kerajaan. Okey, mula-mula penempatan kecil, lepas tu pelabuhan, lepas tu terbentuklah sebuah kerajaan. Okey, antara berikut yang manakah berkaitan dengan kerajaan Gangganagara? Gangganagara, jawapan dia adalah kerajaan Gangganagara ni muncul pada abad ke-6 dan juga pusat kerajaan Gangganagara ni adalah di Pangkalan. Okay, seterusnya maklumat berikut berkaitan dengan kerajaan yang wujud di alam Melayu. Apakah kerajaan yang dimasukkan itu? Kerajaan apa yang wujud di alam Melayu? Jawapan dia kerajaan Srivijaya. Sebab apa? Kerajaan Srivijaya ni dia bertempat di Palembang. Tak jelas. Dia punya penempatan kerajaan adalah Palembang yang ditulis kat sini. So jawapan dia adalah kerajaan Srivijaya. Okay, seterusnya antara berikut yang manakah padanan yang betul? Jawapan dia adalah kerajaan Gangganagara, iaitu pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Antara berikut yang manakah padanan yang betul? Tadi kerajaan Gangganagara ni bertempat di pantai barat bahagian tengah Melayu. Okay, kalau ni pula mana yang betul? Dan dia adalah kerajaan Champa. Kerajaan Champa yang wujud pada abad kedua. Bukan kerajaan Funan, bukan kerajaan Majapahit, bukan kerajaan Kedah Tua. Okey, antara kerajaan alam Melayu yang manakah terletak di negara kita? Ni jawapan dia macam obvious. So, jawapan dia kerajaan Gangganagara yang pertama. Dan yang kedua adalah kerajaan Kedah Tua. Kedah Tua ni lah yang kita tahu kan, sebab sampai sekarang ada lagi nama Kedah. Okay, yang seterusnya adalah kerajaan alam Melayu ini telah wujud pada abad ke-9. Apakah kerajaan tersebut? Jawapan dia adalah kerajaan Angkor. Okay, soalan last. Kerajaan alam Melayu telah wujud pada abad kedua. Apakah kerajaan tersebut? Kerajaan Melayu yang wujud pada abad kedua adalah kerajaan Champa. Okay, sekarang kita tengok satu-satu. Kerajaan Funan. Kerajaan Funan ni berpusat di Vyadapura. Okay. Kerajaan Funan diasaskan oleh Brahmin yang bernama Kaudinya. Kemudian beliau berkahwin dengan Soma, pemerintah wanita di Sungai Mekong, dan membentuk kerajaan Funan. Brahmin ni ataupun Kaudinya ni masyhur semasa pemerintahan Fan Shiman. Kerajaan Funan ni masyhur semasa pemerintahan Fan Shiman. Fan Shiman ni meluaskan kuasa ke Sungai Mekong hingga Teluk Chamran sebelah timur. Seterusnya beliau tu Fan Shiman lah, menguasai selatan Myanmar dan Segentingra. Ini menyebabkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Kesannya pada abad ketiga, Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu.
raja terakhir dekat kerajaan Funan ni adalah Rudravarman. Okay, kerajaan Funan merosot apabila diserang oleh kerajaan Chenla. Seterusnya adalah kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni berpusat di Indrapura. Okay, kerajaan Champa diasaskan oleh Chu Lien pada 192 Masihi. Kerajaan Champa ni sering berhadapan dengan serangan daripada Dai Vet. Chu Lien, iaitu pemimpin kerajaan Champa tadi tu, berjaya bebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Kerajaan Champa ni masyhur semasa pemerintahan Che Bonga. Che Bonga ni berjaya atasi serangan daripada Dai Vet. Seterusnya, beliau meluaskan kuasa ke wilayah Dai Vet hingga ke lembah Sungai Merah. Serangan ke wilayah Dai Vet berjaya membunuh Raja Tran Dutong, raja yang wilayah Dai Vet tadilah. Kesannya pemerintahan beliau diiktiraf oleh dinasti Ming pada 1369. Kerajaan Champa ni merosot apabila Raja Indravarman meninggal dunia pada tahun 1441. Seterusnya Dai Vet ni lancarkan balik serangan dekat Champa dan tawan Champa pada tahun 1471. Seterusnya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ni diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa pada tahun 683 Masihi. Beliau mengukuhkan kedudukan dengan menakluk kawasan sekitar seperti Bangka dan Trauma. Okey, kerajaan Sriwijaya ni masyhur semasa pemerintahan Sanggaramadahana Jaya, iaitu pada abad ke-8. Beliau ni berjaya menakluki Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan segenting Kerak. Kesannya, Sriwijaya ni menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Dan menjadikan Sriwijaya kuasa pedagang utama di alam Melayu. Sriwijaya juga menjadi pusat pengajian agama Buddha. Sriwijaya ni, kerajaan ni merosot apabila diserang oleh tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025. Seterusnya adalah kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni berpusat di Hariharalaya. Diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenla. Beliau menyatukan wilayah di Sungai Mekong. Kerajaan Angkor ni masyhur semasa pemerintahan Suryavarman II dan meluaskan kuasa Empayar Angkor dari sekitar lembah Sungai Mekong sampai ke selatan Myanmar. Beliau berjaya menghalau ancaman daripada Champa dan Dai Vet. Beliau juga mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Usaha beliau diteruskan oleh Jayavarman VII dan meluaskan kuasa hingga ke sempadan Annam. Beliau bina Angkor Thom dan 102 buah hospital. Kerajaan Angkor ni merosot apabila Jayavarman VII mati dan diserang oleh Siam pada tahun 1564. Seterusnya adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni berpusat di kota Trowulan. Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol pada 1264. Kerajaan Majapahit ni masyhur bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri oleh pemerintah Tribuana Tunggadewi. Beliau berjaya kembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Beliau mula meluaskan kuasa ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan utara Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Majapahit menjadi pusat perdagangan pada abad ke-14. Kerajaan Majapahit ni merosot apabila Patih Gajah Mada ni mati. Lepas tu kerajaan Majapahit ni diserang oleh kerajaan Demak pada tahun 1478. Seterusnya adalah kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ni berpusat di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Kerajaan Gajah Tua ni muncul apabila masyarakat Gua Kepah dia jalinkan hubungan perdagangan dengan pedagang luar. Kewujudan Kedah Tua ni diperkukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang, iaitu pedagang Cina, pedagang India dan pedagang Arab Parsi. Kerajaan Kedah Tua ni menjadi pusat keagamaan agama Buddha.
Lepas tu sumber Cina menamakannya sebagai Cha atau dan sumber India pula menamakan nya sebagai Kataha, manakala Arab menamakan dia sebagai Kalahba. So Kedah Tua ni ada macam-macam nama lah. Di antara pedagang Cina, pedagang India, pedagang Arab, dia ada macam-macam nama. Okay. Kerajaan Kedah Tua ni masyhur dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang melibatkan perdagangan timur dan barat. Kerajaan Kedah Tua ni dikuasai oleh Sriwijaya. Serangan tentera Chola pada tahun 1025 telah melemahkan perdagangan di Kedah Tua. Pada abad ke-7 pula, perubahan pemerintahan dengan pengasasan Kesultanan Kedah. Seterusnya adalah Kerajaan Gangga Negara. Kerajaan last ni. Kerajaan Gangga Negara ni berpusat dekat Pangkalan. Okay. Kerajaan ni muncul pada abad ke-6 tetapi berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5. Okay, Kerajaan Gangga Negara ni diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna. Oleh pendapat lain mengatakan ia diasaskan oleh Raja Khmer dari Kemboja. Okay, Kerajaan Gangga Negara ni mula famous, orang kenal pada abad ke-9. Pada abad ke-5 pula, orang pedagang ni mula mengunjungi Kerajaan Gangga Negara ni lah. Kerana banyak Kerajaan Gangga Negara ni ada banyak hasil bumi. Contoh dia emas, biji timah. Okay, Kerajaan Gangga Negara ni berjaya mempertahankan kedaulatan daripada serangan Sriwijaya pada tahun 850 Masihi. Okay, tapi Kerajaan Gangga Negara ni mula lemah apabila diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025. Serangan telah memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Okay, seterusnya kita tengok soalan. Apakah maksud masyhur? Maksud masyhur ialah kegemilangan dan terkenal. Okay, siapakah pengasas kerajaan Funan? Pengasas kerajaan Funan adalah Kaudinya. Siapa yang asaskan Funan? Yang mengasaskan Funan adalah Kaudinya. Okay, seterusnya, mengapakah kerajaan Funan merosot? Kenapa kerajaan Funan merosot? Kerana kerajaan Funan ni kena serang dengan kerajaan Chelab. Okay. Seterusnya, siapakah pengasas kerajaan Champa? Okay, pengasas kerajaan Champa adalah Chu Lin. Chu Lin ni merupakan pengasas kerajaan Champa. Okay, apakah punca kerajaan Champa jatuh? Kenapa kerajaan Champa jatuh? Sebab kerajaan Champa ni kena serang balik dengan kerajaan Daibet. Kerajaan Champa ni mula diserang kerajaan Daibet. Lepas tu dia kuasai kerajaan Daibet. Lepas tu bila pemerintahan dah lemah dekat kerajaan Champa, kerajaan Daibet serang balik kerajaan Champa. Siapakah yang mengasaskan kerajaan Sriwijaya dan mengapa kerajaan ini merosot? Okay, yang mengasaskan kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Yang Seri. Kenapa kerajaan ini merosot? Sebab kerajaan Sriwijaya telah diserang oleh tentera Chola. Tentera Chola ni dia banyak serang kerajaan-kerajaan dekat alam Melayu ni. Okay, seterusnya kepesatan perdagangan di Lembah Bujang merujuk kepada kemasyhuran kerajaan Lembah Bujang, kerajaan Kedah Tua. Okay. Punca kemerosotan kerajaan Majapahit adalah disebabkan oleh Patih Gajah Mada yang meninggal dunia. Okay, kerajaan Angkor masyhur kerana kenapa kerajaan Angkor masyhur? Famous, terkenal. Kerana diperintah oleh Suryavarman II. Dan kerajaan Angkor juga berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Daibet. Okay, soalan last sekali. Kerajaan mana yang diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna dan mengalami kemerosotan kerana diserang tentera Chola merujuk kepada kerajaan? Kerajaan mana yang kena serangan kerajaan Chola? Sebenarnya tentera Chola ni serang banyak kerajaan Melayu. Okay, jawapan dia adalah Kerajaan Gangga Negara.
Sebab kita tengok keyword ni kan. Raji, Ganji, Sarjuna. Dia asalkan Raji, Ganji, Sarjuna. Kalau dia cakap kerana diserang oleh tentera Chola ni banyak lagi kerajaan alam Melayu yang jatuh sebab diserang oleh kerajaan Chola. Tapi dekat sini kita dapat tahu kerajaan Gangga-Negara sebab dia kata diasaskan oleh Raji, Ganji, Sarjuna. Okey, seterusnya kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, ni adalah kerajaan alam Melayu, kerajaan luar yang sezaman yang inilah Empayar Baizamir, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Chola, kerajaan Champa, Angkor. Kita boleh tengok kat gambar ni. Okey. Inilah dia ada ni. Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kurshan, dinasti Han. Okey, kalau Funan pula pada abad 1 Masihi, kerajaan sama dengan kerajaan Funan adalah kerajaan Abbasiyah, Empayar Byzantine, dinasti Tang, kerajaan Chola. Okey, seterusnya Empayar Mongol, kerajaan Turki Uthmaniyah, kerajaan Kesultanan Delhi. Kita boleh tengok kat sini lah. Okey, faktor kerajaan alam Melayu. Yang pertama adalah kedudukan strategik di lautan, perdagangan timur dan barat. Yang kedua adalah kekayaan hasil bumi, dan yang terakhir adalah sikap keterbukaan pemimpin alam Melayu. Okey, hubungan keagamaan kerajaan alam Melayu. Okey. Yang pertama adalah agama Hindu. Agama Hindu ni disebarkan melalui peranan pedagang, tentera dan golongan Brahmin. Bukti adanya agama Hindu ni dekat kerajaan alam Melayu adalah penemuan artifak pengaruh Hindu di Lembah Bujang, Kedah. Okey, untuk agama Buddha pula, agama Buddha disebarkan melalui peranan Asoka yang menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu. Bukti kewujudan agama Buddha ni adalah penemuan artifak pengaruh Buddha di Lembah Bujang, Kedah. Okey, agama Islam pula disebarkan melalui peranan pedagang, pemerintahan dan pendakwa. Bukti agama Islam di negara Malaysia adalah ukiran pengaruh Islam ditemui di Beruas, Perak. Kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, ni kita tengok sesuatu lah. Kerajaan Cina dengan kerajaan India. Okey, tengok kerajaan Cina dulu. Kerajaan Cina ni pada abad ketiga. Okey, Funan minta bantuan ketenteraan untuk melawan David dekat kerajaan Cina pada abad ketiga. Dan kerajaan Champa pula dia pulihkan hubungan dengan kerajaan Cina ni setelah dia perang dengan sekutu Cina iaitu David. Sebab David ni macam kawan lah dengan Cina ni. Jadinya kerajaan Champa dipulihkan balik hubungan dengan kerajaan Cina sebab dia dah serang David. Tapi kerajaan Funan pula dia minta tolong kerajaan Cina untuk melawan kerajaan David. Okey, pada abad ke-7 pula Sriwijaya minta untuk mendapatkan pengiktirafan dan pengukuhan hubungan persahabatan dan perdagangan daripada kerajaan Cina. Masuk Kedah Tua pula minta kukuhkan hubungan perdagangan. Pada abad ke-12, Angkor mengukuhkan persahabatan dan perdagangan dengan kerajaan Cina. Dan manakala pada abad ke-14, Majapahit ni jalankan hubungan persahabatan dengan kerajaan Cina. Seterusnya kerajaan India. Pada abad ke-3, Funan kukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan kerajaan India. Manakala pada abad ke-9, Sriwijaya dia eratkan hubungan persahabatan dan keagamaan dengan kerajaan India. Seterusnya abad ke-12, Angkor eratkan hubungan persahabatan dengan kerajaan India. Manakala pada abad ke-14, Majapahit eratkan hubungan persahabatan dengan kerajaan India. So ini soalan, apakah bukti yang menunjukkan kewujudan hubungan di antara kerajaan Funan dengan India? Apa bukti dia? Bukti dia adalah kerajaan Funan kerajaan Funan ni mengukuhkan hubungan perdagangan. Dan kerajaan Funan ni ada hantar utusan keagamaan kerajaan India ada hantar utusan keagamaan dekat kerajaan Funan. Seterusnya maklumat berikut berkaitan dengan hubungan diplomatik yang telah dijalankan oleh kerajaan Funan. Mengapakah menghantar utusan tersebut dilakukan? Okey. Kenapa?
Jawapan dia adalah ni kerajaan Cina dengan kerajaan Funan. Okay, jawapannya adalah kerana kerajaan Funan minta bantuan ketenteraan untuk lawan kerajaan Daibet. Okay, rajah di bawah menunjukkan hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman. Dengannya apakah X? Okay. Ni perdagangan. Lagi. Sorry. Perdagangan dengan hubungan diplomatik. Dia sebenarnya perdagangan, hubungan diplomatik dan juga keagamaan. Okay, antara kerajaan alam Melayu berikut yang manakah sezaman dengan Empayar Mongol pada abad ke-14. Yang mana kerajaan Melayu yang wujud pada abad ke-14. Jawapan dia adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni sama zaman dengan kerajaan Empayar Mongol, iaitu pada abad ke-14. Apakah kerajaan luar yang wujud sezaman dengan kerajaan Angkor pada abad ke-9? Jawapan dia adalah kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah wujud pada abad ke-9, manakala kerajaan Angkor pun wujud dalam abad ke-9. Seterusnya adalah satu lagi adalah dinasti Tang. Okay, pada abad ke-7, kerajaan Kedah Tua telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan mana? Jawapan dia adalah kerajaan Cina. Bagaimanakah agama Hindu disebarkan di alam Melayu? Melalui peranan pedagang dan peranan Brahmin. Ini dua jawapan dia. Seterusnya, mengapakah pemerintahan kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain? Okay, kenapa? Sebab untuk kedudukan strategik di laluan perdagangan dan kekayaan hasil bumi. Antara yang berikut manakah bukti wujud pengaruh Islam di alam Melayu? Ni adalah bukti lah. Bukti ni dekat mana tadi? Bukti ni dekat ni ukiran ditemui di Berwas. Jadinya inilah jawapan dia. Yang ditemui di Berwas. Okay, bagaimanakah agama Buddha disebarkan ke alam Melayu? Okay. Jawapan dia adalah peranan Asoka. Asoka ni agama Buddha. Itu je untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.